Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 akan diadakan Ahad ini di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Bagi memastikan kelancaran pada majlis itu nanti, raptai penuh diadakan kemarin. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan membuat tinjauan persediaan majlis tersebut. Persembahan khas bertema Raja Tersohor Kegemilangan Rakyat mengandungi 5 segmen antara lain melambangkan rakyat mempertahankan kedaulatan agama. Kemudian yang keempat ialah ikatan mesra, ikatan mesra di antara rakyat dan raja. Kemudian yang terakhir segmen kelima ialah sebuah kuaya secara beramai-ramai, iaitu tajuk kuaya ialah Raja Tersohor Kegemilangan Rakyat. Saya berasa gembira dan bangga kerana diberi peluang dan terlibat dalam persembahan ini. Saya gembira dan bangga kerana berjumpa ke bawah Duli. Gembira atas peluang ini. Kami gembira dapat jumpa ke bawah Duli. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara akan diadakan dalam norma baharu dengan mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Peranan pendidikan semakin mencabar termasuklah pendidikan agama. Pihak yang berkenaan dengan bidang pendidikan agama hendaklah bersedia mendepani segala bentuk cabaran semasa, khasnya dalam memastikan sistem pendidikan agama sentiasa relevan bagi memenuhi hasrat serta keperluan negara kepada generasi berilmu, beriman dan beramal soleh. Menteri Hal Ehwal Agama menekankan perkara tersebut semasa majlis penghargaan pelajar-pelajar cemerlang Kementerian Hal Ehwal Agama. Sentiasa dinamik dan progresif serta bersedia untuk melalui proses perubahan dan pembaharuan yang seiring dengan perkembangan dan cabaran semasa. Di antara cabaran itu pada masa ini yang paling dekat di hati kita sepatutnya ialah untuk menyelaraskan waktu persekolahan agama. Penyelarasan waktu persekolahan agama pada masa ini sedang dalam kajian di peringkat Jabatan Pengajian Islam dan sedang dalam perhatian kementerian, iaitu berkaitan dengan hal ini. Bagi perancangan ke hadapan, Kementerian Hal Ehwal Agama sedang meneliti dan menilai waktu persekolahan agama. Inisiatif ini dihasratkan sebagai nilai tambah yang sangat signifikan bagi memperkukuh dan memperkesakan lagi pendidikan agama di samping untuk memenuhi keperluan-keperluan semua pihak yang berkepentingan yang turut juga disesuaikan dengan keperluan negara. Seramai 328 orang pelajar cemerlang menerima sijil penghargaan. Majlis diadakan sebagai insentif kepada pelajar-pelajar yang diuraikan dan motivasi kepada pelajar-pelajar lain supaya akan terus mempertingkatkan usaha dan pencapaian akademik mereka. Majlis diadakan di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Sementara itu, sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran, petang kemarin diadakan Majlis Penghargaan Guru-Guru Cemerlang Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Guru merupakan insan yang mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas guru bukan hanya sekadar mengajar atau menyampaikan ilmu pengetahuan, malah lebih dari itu. Majlis penghargaan berlangsung di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. 317 orang guru yang cemerlang menerima hadiah penghargaan disampaikan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Penghargaan tersebut diberikan atas kecemerlangan yang membanggakan dalam pengajaran peperiksaan, antaranya Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei STPUB,
Brunei Cambridge GC peringkat A, Sijil Pelajaran Ugama Brunei SPUB, Brunei Cambridge GC peringkat O pada tahun 2019 dan tahun 2020. Tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 333 kes. Sementara itu, 58 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan baik manakala tiada kes sembuh dicatatkan kemarin. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 192 kes. 523 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 22,670 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 393 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 151,888 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 27 Julai 2021 seramai 3,136 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 128,324 orang. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 24,914 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 21,730 orang. Kementerian Kesihatan melaksanakan ujian antigen rapid testing ART bagi operator-operator pengangkutan di kesemua sempadan darat di negara ini. Pelaksanaan ujian tersebut bermula Isnin lalu bertujuan mengesan virus SARS-CoV-2 dengan mudah, cepat dan sebagai langkah pencegahan dari penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Kementerian Kesihatan menegaskan individu yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 dan yang memenuhi kriteria kemasukan ke negara ini masih perlu menjalani ujian ART. Ujian ART merupakan satu ujian antigen ke atas setiap orang yang akan memasuki negara ini, semada bagi operator-operator pengangkutan barang ke negara ini atau transit. Ujian itu adalah mandatori dan akan dilaksanakan sendiri oleh operator-operator berkenaan dan disaksikan oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan yang ditempatkan di pos-pos kawalan. Hasil ujian ART boleh didapati dalam tempoh 10 minit dan hasil ujian negatif hanya sah bagi hari kemasukan berkenaan sahaja. Ujian semula adalah diperlukan bagi kemasukan ke negara ini di hari-hari berikutnya. Untuk mensyorkan pengimport dan pembawa barang-barang asasi tidak membawa COVID-19 ke Brunei Darussalam, kerajaan telah mengintroduce langkah-langkah seperti semua pembawa barang ini untuk menjalani RT-PCR test swabbing sekurang-kurangnya sekali setiap 2 minggu dan juga semuanya dimestikan untuk berinjek penuh vaksin COVID-19. Dan ketiganya yang paling baru adalah semua kemasukan mesti menjalani tes antigen test pada setiap kali mereka masuk ke Brunei Darussalam. Bagi operator pengangkutan yang berasal dari negara ini, jika hasil ujian ART didapati positif, akan segera diasingkan untuk pemeriksaan lanjut. Manakala bagi operator pengangkutan yang berasal dari luar negara, jika hasil ujian ART didapati positif, mereka tidak akan dibenarkan masuk ke negara ini. Risiko di tempat kerja sering berlaku yang berpotensi menyebabkan kecederaan. Impak kesihatan di tempat kerja boleh mengancam nyawa dalam jangka panjang jika isu-isu tersebut tidak ditangani segera. Kemalangan dan kecederaan perlu dicegah melalui tindakan mengenal pasti bahaya dan usaha mengawal risiko serta melaksanakan amalan-amalan baik industri
bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Perkara itu dikongsikan oleh Setiausaha Kementerian Tenaga selaku Ketua Pegawai Eksekutif Sementara Shena semasa Forum Persatuan Perniagaan Brunei Perancis FBBA HSE. Forum berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Seri Begawan. Menurut Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, usaha menyelaras semua pihak berkepentingan dan sokongan berterusan untuk bekerjasama dengan Shena mewujudkan perbezaan yang wajar dengan matlamat utama untuk mempromosi piawaian HSE di tempat kerja serta mengelakkan sebarang kecederaan terutama kematian di tempat kerja. Juga hadir Tuan Yang Terutama Christian Ramage, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Perancis ke Negara Brunei Darussalam dan penaung FBBA. Forum bertajuk Resilience is Being Prepared, The Shena Story and Engagement with FBBA dihoskan oleh FBBA dan Shena yang menyediakan platform kepada pihak-pihak berkepentingan dan berikan kesedaran akan pentingnya mengekalkan keselamatan di tempat kerja. Para ahli panel antaranya menjelaskan berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja. Lebih 100 peserta FBBA menghadirinya. Acara-acara pentas perayaan terus memeriahkan suasana sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Malam tadi pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengilan Muda Mahkota Pengilan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong diserikan dengan semarak nada dakwah anjuran Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Hadirin berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Semarak nada dakwah diisikan dengan pertandingan lagu-lagu dakwah yang disertai 6 kumpulan. Acara pentas juga diserikan dengan persembahan deklamasi puisi dan menambang syair daripada ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Sementara itu, pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan dimeriahkan dengan malam Musika Harmoni FM. Hadir Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah radio televisyen Brunei RTB. Musika Harmoni FM merupakan program anjuran bahagian rancangan radio RTB bagi sama-sama meraihkan sambutan ulang tahun penubuhan Harmoni FM ke-25. Status program kerja ASEAN bagi memudah cara perdagangan, termasuk status terkini bagi Non-Tariff Measures Cost Effectiveness Toolkit, NTM Toolkit yang merupakan salah satu hasil keutamaan negara Brunei Darussalam bagi tahun ini dibincangkan semasa mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Bersama Fasilitasi Perdagangan ASEAN ATF JCC ke-21. Mesyuarat diadakan pada 26 dan 28 Julai 2021 secara persidangan video di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dan dipengerusikan oleh Dr. Dang Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi selaku pengerusi ATF JCC bagi tahun 2021. Berikutan dengan mesyuarat ATF JCC ke-20 yang telah diadakan pada bulan Mei 2021 lalu, mesyuarat juga membincangkan perkembangan pelaksanaan pelan tindakan di bawah ASEAN Comprehensive Recovery Framework SCRF, cadangan-cadangan program kerja dan keutamaan memudah cara perdagangan ASEAN bagi tahun 2022. Penambahbaikan jenis-jenis barangan asasi bagi pelaksanaan memorandum persefahaman dalam melaksanakan Non-Tariff Measures NTMs di bawah Hanoi Plan of Action dan pelaksanaan cadangan-cadangan penambahbaikan di dalam Midterm Review AEC 2025. Juga diadakan konsultasi bersama rakan-rakan luar bagi membincangkan kerjasama dan bantuan teknikal. Salah satu kemajuan yang telah dicapai adalah penerbitan ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators ASTFI Baseline Study yang boleh diakses secara maya. Mesyuarat turut dihadiri oleh wakil-wakil daripada negara-negara anggota ASEAN, pengerusi-pengerusi dan wakil-wakil daripada badan-badan sektoral ASEAN yang berkaitan serta rakan-rakan luar.
Hari Belia Kebangsaan kali ke-16 tahun ini akan disambut pada hari Sabtu 27 Zulhijjah 1442 Hijrah bersamaan 7 Ogos 2021. Bersempena sambutan tersebut, Majlis Kesyukuran dan Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah serta membaca Surah Yasin akan diadakan hari ini 29 Julai 2021 di Masjid Universiti Brunei Darussalam bermula pukul 5.30 petang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Setiausaha Pentadbiran, Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa sidang media mengenai sambutan berkenaan. Sidang media diadakan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Semasa sidang tersebut, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud yang juga Setiausaha bersama Jawatankuasa Tertinggi Sambutan juga mengongsikan maklumat mengenai acara utama, sampingan dan persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan bagi sambutan tersebut. Tema sambutan tahun ini dikekalkan seperti tema tahun 2019 dan 2020, iaitu Belia Siaga Masa Depan. Sementara konsep sambutan menumpukan pada teknologi digital, kesukarelawanan, keusahawanan dan kepimpinan. Masyarakat memerlukan para ilmuwan yang bukan hanya berilmu tetapi yang mengamalkan ilmunya dan memberi manfaat kepada orang lain. Pelajar perlu menjadi orang yang berbakti khususnya kepada keluarga, masyarakat dan kerajaan. Berucap pada Majlis Kesyukuran Minggu Ta'aruf Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan KUPSB ke-15 sesi 2021-2022 pagi kemarin, Dr. Haji Adnan bin Haji Basar Rais KUPSB juga menasihatkan para pelajar agar menjadi individu yang inovatif dan kreatif serta berpotensi dengan sifat fatanah, amanah, sidik dan tabligh. 191 pelajar termasuk 117 pelajar perempuan mengikuti Minggu Ta'aruf yang telah diadakan selama 5 hari mulai 24 Julai lalu. Antara pengisian majlis kesyukuran bacaan Al-Fatihah, zikir Asmaul Husna, nyanyian lagu kebangsaan dan diakhiri dengan bacaan Surah Al-Alaq oleh para mahasiswa program Diploma Tertinggi Perguruan Agama Pendidikan Islam. Ke arah menggubal dasar dan melantik ahli-ahli Lembaga Dunia Persatuan Pandu Puteri dan Pengangkat Puteri Sedunia WAGGGS serta membincangkan dan meluluskan usul yang dicadangkan oleh ahli-ahli penuh WAGGGS. Malam tadi menganjurkan persidangan dunia WAGGGS, persidangan kali ke-37 berlangsung secara dalam talian. Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam ialah Daeng Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Antara usul cadangan yang mendapat perhatian utama ialah meningkatkan jumlah penglibatan wanita muda di bawah umur 30 tahun dalam peringkat pentadbiran dan penggubalan dasar serta dalam latihan-latihan perkembangan kemahiran. Antara objektif utama persidangan adalah membentuk strategi masa depan serta merangka perancangan yang bersesuaian dengan keperluan dan keutamaan ahli-ahli persatuan. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam merupakan ahli penuh WAGGGS. Ke arah memberikan bimbingan dan kefahaman mengenai rukun-rukun sembahyang dengan betul di samping menghalusi bacaan ketika mendirikan sembahyang serta berpotensi untuk mengerjakan sembahyang dengan khusyuk agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB mengadakan kursus menghalusi ibadah sembahyang. Kursus tersebut berlangsung di kampus RB Berakas. Seramai 90 kaki tangan RB mengikuti kursus menghalusi sembahyang yang diadakan selama 2 hari. Sepanjang kursus, mereka dibimbing oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, pengasas bersama dari Pusat Al-Minhaj. Kursus tersebut merupakan aktiviti keagamaan anjuran Badan Keagamaan RB dalam usaha menyebarkan dakwah Islam dalam kalangan warga berkenaan.